modal dakwah kita? Apa dia modal dakwah? Siapa boleh bagi tahu saya? Modal dakwah. Tapi saya nampak dia lebih senyum. Itulah modal pertama kita. Kalau muka com selalu, orang suka tengok muka kita lah, lari. Jadi timbul soalan, betapa besarnya pengertian bila mana 600 tahun selepas daripada zaman Nabi Isa AS, umat sudah berada dalam keadaan yang memerlukan kepada hadirnya seorang Rasul untuk mencetuskan kembali momentum risalah kenabian itu. Pintu pertamanya, perintah Allah yang pertama, bukannya semayanglah, bukannya sujudlah, bukannya berdoalah, bukannya tutup auratlah, tetapi perintah yang pertama ialah bacalah. Tugas utama Nabi diutus untuk apa? Yes, sunnah Nabi utama apa dia? Menyelamatkan manusia dari api neraka. Nak selamatkan mereka dari api neraka. Itu tugas Nabi SAW. Setiap manusia berbeza, betul tak? So pendekatan dakwah pun perlu berbeza. Tak boleh sama pendekatan. Dengan mak rempit kita ada cara dia. Dengan mak rempit. Okey. Macam tu. Maka sebab itu, bukanlah saya tak berani nak sebut sebab itu, tetapi hikmah yang kita nampaknya, bila mana perintah yang pertama diturunkan oleh Allah SWT yang membuka kembali pintu manusia berhubung dengan alam yang tinggi, dengan wahyu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pintunya dibuka dengan Iqra. Hello, are you there? You are seeing me live. Listen to me, that I tell you now, in Islam we will never compromise our principle. Dalam semua bab, dalam semua aliran, dalam semua pemikiran, dalam semua kumpulan, sekalipun kumpulan yang berusaha nak mengikut kebenaran, tetap akan ada ketergelinciran. Itu belajar tinggi, dan Nabi laknat orang yang mempelajari ilmu untuk memperlekeh yang jahil dan nak pergi bergaduh dengan yang alim. Panjang macam tak apa pun, di dalam kumpulan yang hendak mengikut kebenaran pun ada juga berlaku sedikit apa kita nak sebut tergelincir. Yang tugas kita menasihati kawan kita. Kita semua tak akan jumpa satu kumpulan, satu grup yang clear, komplit. Kita tak akan ada jumpa. Kalau kita nak benda tu rasa macam mustahil lah. Mustahil. Mesti dia perlu ada toleransi, perlu ada berlapang dada, menerima teguran dan saling tegur menegur sama mereka. Itulah tujuan ukhuwah. Sebab itulah ada ukhuwah di dalam Islam. Agar kita cuba meletakkan, yang last saya akan katakan, apabila berlaku perbezaan dan perbezaan itu dipanggil khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar maksudnya kedua-duanya mempunyai nas yang kukuh, dan proses pengeluaran hukum itu sangat valid. Kita meletakkan diri kita pada sisi orang yang berbeza dengan kita, untuk kita melihat apa sebenarnya. Kita tanya juga kepada diri kita, adakah kita berbeza dengan sahabat Muslim kita untuk kerana kita benci, sungguh-sungguh tak suka kat dia, ataupun kita sedang mencari kebenaran di atas apa yang kita perjuangkan ni? Akhir sekali kita nak balik kepada Tuhan. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang mensucikan diri. Dan ghulu dan tafriq berlaku pada umat terdahulu. Dan bila kita sebut berlaku pada umat terdahulu, masalah ni merupakan masalah umat manusia. Masalah ni merupakan masalah yang turun-temurun, kalau boleh kita sebut. Iaitulah al-ghulu, membawa maksud, kalau bahasa mudah ni, melampau. Manakala at-tafriq lawan kepada melampau. Itulah apa? Selain pada cuai apa dia? Mengambil mudah, cuai, meringankan, mengurangkan. Maknanya kedua-duanya dia jauh daripada sesuatu yang dikehendaki. Satu jauh dari sudut melampau,
satu jauh dari sudut cuai dan mengambil ringan. Apa pun gerakan, apa pun perbuatan kita buat, kita akan balik pada Tuhan dan kita kata, adakah perbuatan ini menyebabkan Tuhan redha pada kita. Akhir sekali, kita tak boleh impose satu kepercayaan satu orang itu untuk peganglah sunnah ni, janganlah pergi ke mana. Dia tak akan pergi berkembang pun. Biar dia faham dengan faham yang sebenar. Jadi perbezaan ini perlu diurus, perlu diurus. Kadang-kadang pada kita pun kadang-kadang emosi, mulut, pemilihan kata akan menyebabkan benda yang ringan menjadi berat, benda yang sejuk jadi panas.